Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Nama apa kitab ni? Penawar Bagi Hati. Jangan orang tanya kitab apa tu? Kitab Malam Khamis. Tak mau lagi tu. Tapi banyak tempat macam itulah keadaannya. Nama apa kitab? Allahu Akbar. Kitab Malam Khamis. Tak tahu nama apa. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbu. Jadi kita nak bincang tentang qalbu, manajemen qalbu dipanggil ni. Iaitu artinya jantung. Peribahasa kita telah sebut bahawa ini tentang huraian tentang qulub, tentang jantung ini. Kita masuk kepada bab yang pertama dalam kitab ini. Bab yang pertama pada menyatakan syarahut ta'am. Tak bagi itu syarahu at-ta'am. Apa makna syarahu ta'am ni? Artinya sangat loba atas makanan. Kalau tengok dalam kitab Marbawi, Kamus Marbawi, syarahu ni dia terjemah pelahak. Tahu mana pelahak? Pelahak ni mana orang makan melampau sangat. Hari ni ramai orang pelahak makan. Ramai tak ramai? Tama-tama kalau kita pergi tempat kenduri, Allahu Akbar, dia ambil semua ada depan dia tu. Makan ni dia panggil buffet ke sekarang ni? Buffet ni ke? Habis bubuh lah ke? Dalam pinggir. Nasi baiklah pinggir tu saiz kecil. Kalau besar talai pinggir tu rasa penuh lagi nya bubuh. Ini dia panggil syarahut ta'am ni, pelahak makanan. Jadi pelahak ni satu penyakit yang perlu kita ubati kerana dia memberi masalah kepada banyak perkara. Jadi bab yang pertama pada menyatakan syarahut ta'am artinya sangat loba atas makanan. Orang ini terlalu sangat nak makan. Adalah sangat loba atas makan itu setengah daripada asal segala kejahatan. Allahu Akbar. Berat ke tak berat ni? Punca kejahatan ni mari daripada tomok pada makanan, pelahak pada makan ni. Jadi berat ni. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Mari di perut ni. Segala keinginan kita ni, syahwat kita duduk di mana? Duduk di perut. Kerana daripadanya terjadi keinginan faraj. Kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima, nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Kesan dia tu. Betul ke tak betul ni? Bila orang ni suka makan pula manusia hari ni, Melayu ni, dia suka cari. Kalau benda-benda yang boleh kuat, makan kuat selalu. Jual apa saja makan apa. Asalkan ada Tok Ali ke, laku selalu. Tok Ali. Allahu Akbar. Tok Ali ni memang masyhur sangat Melayu ni. Kopi Ali. Berapa benda apa Ali berlakon. Jadi bila dia kuat makan, ia menyebabkan syahwat dia naik. Bina kepada keinginan jima. Ini yang jadi masalah rogo, masalah apa ni. Kalau yang ada kahwin pun tak cukup seorang, kena kahwin dua. Tak cukup dua, kahwin tiga. Itu keinginan. Mari daripada hasil daripada kesan daripada orang ni kuat. Jadi bila orang ni nak kepada benda makan kena banyak, nak makan sedap, nak makan yang hebat-hebat, maka dia perlu kepada harta yang banyak. Jadi nak harta. Kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu. Keinginan apa? Keinginan nak makan dengan keinginan nak beristeri ramai ni, kecuali dengan harta. Betul dah? Ke ada orang menikah tak payah pakai harta, tak payah pakai bayar nikah apa tu. Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu, ingin kepada kemegahan. Allahu Akbar. Sebab apa nak harta pula? Nak mewah, nak kemegahan, nak suruh orang kata, oh hebat dia ni, rumah dia ada 10 bilik, rumah 10 bilik, taki air tu besar macam nara masjid. Hebatnya tak? Nak kata apa? Yang buat pula parking kereta tu pelik sungguh, ajaib sungguh manusia hari ni. Negeri Malaysia ni negeri hujan. Bila negeri hujan, sepatutnya kereta kita duduk parking tu dekat dengan rumah, barulah kita keluar kereta masuk dalam rumah tak basah. Ni tidak, dia pergi buat macam orang putih. Orang putih negeri dia tak ada hujan, dia sejuk ya. Tak apa di rumah dia jauh daripada kereta, sebab dia tahu tak ada hujan. Kita nak niru orang putih pun biar retilah juga tak? Mentara orang putih buat lagu tu, kat pakai buat juga kita. Kih apa? Nak tiru orang putih. Model sangatlah tu dah. Baiklah, cara orang marah demo ni. Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu, ingin kepada kemegahan.
kerana sukar mengusaha ia akan harta itu, melainkan dengan kemegahan. Jadi nak dapat harta banyak, kita kena ada kemegahan, kena ada kedudukan pula. Tambah-tambah zaman kita hari ni, apa saja nak mesti ada kedudukan. Nak dapat projek kena ada pakar besar, kena ada jawatan. Kalau tak ada jawatan, orang tak bagi projek, walaupun kita pandai kerja. Kalau kita tak pandai sekalipun, zaman hari ni tak apa, boleh projek juga, asalkan kita orang ada kemegahan. Inilah dia. Kemudian apabila menuntut ia akan harta dan kemegahan, dan mendapat ia akan keduanya, nascaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Allahu Akbar. Dua-dua dapat, pangkat dapat, harta dapat. Orang ni duduk di lembah bahaya, akan membawa kepada kebinasaan, seperti riya. Mula riya dah tu, tengok orang lain sesat belakang, aku hebat. Mula tu rasa hati tu kena jaga betul-betul. Dan takabur, rasa besar diri, orang lain hina. Dan dengki, tengok orang lain kaya juga, dengki pula kita. Apa dia ni boleh kaya? Dan berseteru, bermusuh dengan orang, kerana dia dapat, orang lain dapat, dia tak dapat, musuh dia. Dan lain daripadanya, banyak lagi lah penyakit-penyakit hasil daripada ketamakan kita kepada kedudukan dan kepada kebendaan. Memang tak payah lari dah. Sebabnya bila banyak benda ni, maka akan berlakulah sebagaimana yang disebut dalam kitab. Dan tempat keluar semuanya itu adalah perut. Kemegahan, kemewahan, nak harta banyak ni duduk di mana? Berpunca daripada mana? Daripada perut itulah, duduk situ tu rupanya tempat. Sebab itulah kalau kita tanya orang, kenapa kat tuan ni tak dapat pergi salat berjamaah? Kenapa encik ni tak dapat pergi belajar majlis ilmu? Apa dia jawab? Apa orang tu akan jawab? Tak sempat. Sebab nak cari apa? Cari makan. Tidak cari makan. Tak boleh, saya nak cari makan. Kenapa tak boleh cakap yang benar ni? Tak boleh, payah nak cari makan. Jadi duduk di makan. Makan tu, makanan tu dia pergi ke mana? Pergi ke perut. Jadi betul lah Syekh ni kata, tempat keluar segala benda, nak kemegahan, nak apa ni, duduk di perut. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lapar. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni berlapar. Sebab apa? Fa innahu lahu wija. Lapar itu menjadi penyekat, mengekang nafsu daripada tamak, nak rakus, nak makan, nafsu nak kepada syahwat jima dia, nafsu nak tu nak ni, duduk di mana? Duduk di lapar, duduk di puasa. Hadis puasa ni hadis yang sahih. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa dia mampu ada kemampuan, disunat dia kahwin. Tapi kalau tak mampu, fa'alihi bisawm, dia kena puasa. Sebab fa'innahu lahu wija, puasa itu akan jadi pengikat pada kehendak nafsu yang kuat. Jadi hari ni orang takut nak puasa. Berani ke tak berani puasa kita hari ni? Berani? Tak berani nak puasa. Puasa, suruh puasa hari Ashura pun nampak bergeliat tak puasa. Kacau surah pula. Bukan setakat tak puasa, dia anjur orang majlis suruh buat bubuh Ashura pula hari tu. Lagi tak puasa. Puasa ni satu ubat yang mujarab yang Allah Ta'ala beri kepada umat ini. Maka diriwayatkan daripada Nabi, diriwayatkan, kena tulis di situ, diriwayatkan. Jangan kata Nabi bersabda, jangan kata bersabda Nabi SAW. Kita tulis, maka diriwayatkan. Ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala minal ju'i wal atash. Ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala minal ju' wal atash. Artinya tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Satu. Dan riwayat yang kedua, diriwayatkan yang kedua, sayyidul a'mali al-ju'. Sayyidul a'mali al-ju'. Penghulu
bagi segala pekerjaan itu lapar. Dan diriwayat lagi, al-fikru nisful ibadati wa qillatut ta'ami hiyal ibadatu. Artinya berfikir itu setengah daripada ibadah. Fikir itu setengah daripada ibadah. Memang pun ada dalam ayat Quran, dalam hadis lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata tafakkaru fi khalqillah. Kamu hendaklah berfikir tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sendiri pun sebut banyak kali tentang fikir. Sebagaimana ayat Quran yang kita dah baca dalam akhir surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab, tu kan. Jadi silih berganti malam dan siang, bertukar ganti hari dengan apa ni, bulan ni, semuanya menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Nabi SAW bersabda, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar. Celakalah orang baca ayat ini tapi dia tidak berfikir. Jadi fikir itu memang satu benda yang digalakkan, satu perbuatan yang amalan yang digalakkan kepada kita supaya kita mendapat kesedaran tentang Allah SWT dan tentang apa saja. Al-fikru nisful ibadah wa qillatu ta'am hiyal ibadah. Artinya berfikir itu setengah daripada ibadah dan sedikit makan itu ia satu ibadah. 3. Yang keempat, dan riwayat lagi, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'a wa tafakkura wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarubin na'um. Bukan nyakit ni. Tengok dia punya erti apa dia. Artinya yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Ta'ala, yang lebih lama, iaitulah orang yang paling afdal di kalangan kamu, orang yang lebih lama daripada kamu lapar. Orang yang lama berlapar, maknanya banyak puasa lah dia. Dan berfikir. Dan yang lebih dibenci daripada kamu pada Allah, orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiap-tiap yang banyak makan. Tanda betul-betul ni. Orang yang Tuhan tak suka, orang yang banyak makan. Pelahak sangat ni, makan teruk. Dan banyak minum. Dan banyak tidur. Tidur banyak pun penyakit juga ni. 3 benda ni penyakit besar belakang ni. Banyak makan, banyak minum dan banyak tidur. 3 penyakit. Tanda di situ. Kata seorang ulama hadis, siapa dia, nama dia Al-Iraqi. Al-Iraqi ini seorang ulama yang telah meneliti hadis-hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Iraqi kata apa? Start daripada hadis Sayyidul Ju' tu, Sayyidul A'malil Ju', Al-fikru nisful ibadah, afdalukum indallahi manzilah tu. Kata di Iraqi, lam ajid li hadhil ahadithil mutaqaddimati asla. Tulis tepi tu. Tanda lepas pada naum tu tulis apa ni, nombor kat tepi tu, nota. Tulis. Kata Al-Iraqi. Kalau tak tulis tak ingat nanti. Nanti kamu masa kamu mengajar nanti, kamu duk kata hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh kata hadis daripada Nabi. Sebab Iraqi kata apa ni? Lam ajid li hadhil ahadith, tulis kod Melayu dah senang. Aku tidak dapati hadis-hadis ini, hadis-hadis yang disebut yang kita baca tiga apa ni tadi, aslan, ada sumber asal daripada kitab hadis. Dia tak jumpa. Maknanya Iraqi kata, aku tidak bertemu hadis ini ada asalnya dalam kitab-kitab yang mengumpul hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itulah kita tidak berani nak mengatakan bahawa ini hadis, kerana tak ada asal. Kalau dia ada asal, ada riwayat dia, bolehlah kita kata hadis ni diriwayat oleh Nabi dengan sanad yang dhaif ataupun sahih. Tapi hak ni Iraqi kata tak ada asal, la aslalahu, aku tak jumpa asal mari mana hadis ni. Tapi tuan kita ni bagi tahu. Dia beritahu nanti di mananya dia ambil hadis-hadis yang disebut ini, di manakah yang dia ambilnya. Tengok di bawah nanti, insya-Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita boleh kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma mala abnu Adam
wi'aan syarran min batnihi, syarran min batnihi. Ia tulis bagi depan tu tulis tak datang min batnihi. Hasbul adami hasab ibnu adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Hasab ibnu adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Tanda hadis tu lepas pada nombor 5 di bawah tu tulis dekat tepi kitab tu nombor 5 di bawah tu. Dalam nota kaki tu dia tulis nombor 5 kan. Tulis kat situ hadis ini riwayat oleh Al-Imam Ibnu Majah. Hadis ini riwayat daripada Ibnu Majah. Kata di ulama yang menilai hadis mengatakan hadis ini sahih. Tulis hadis ma mala ibnu adam wi'an syarra min batnihi itu hasbul adami luqaimat. Dalam kitab ini hasbul ibnu adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Nombor 5 di bawah tulis hadis ini riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Tanda itu. Sudah tulis dah. Adapun hadis-hadis yang di atas tadi tentang lapar tu, Iraqi kata dalam ajid lahu asla, aku tak jumpa sumber asalnya. Jadi kalau kita mengajar ke, kita buat kuliah pun jangan sebut ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tak tahu, tak ada asal. Artinya tiada memenuhkan manusia akan bijana. Apa dia bijana tu? Ini pelajar-pelajar kita. Apa dia makna bijana? Bekas. Tanda situlah. Kena ada pensel lah pelajar tu. Pelajar lama, pelajar baru, pelajar tua, muda pun tulis belakang. Bijana dengan makna bekas. Tiada yang memenuhkan manusia akan bijana, akan bekas yang lebih jahat daripada perutnya. Allahu Akbar. Orang hidup isi ke perut ni, orang ni orang jahat. Pasal kerja dia duduk sombak perut. Setiap benda masuk dalam perut kita ni, kita kena ingat ada hisab. Setiap benda yang kita makan ada kira-kiranya, ada perhitungannya, ada hisabnya. Di mana? Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap benda masuk tu akan kira lah. Ada account, ada auditnya. Memada akan manusia oleh beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Tutup sampai situ, tutup dia punya kurungan. Sakat tu terjemahan hadis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidak ada satu benda yang kita isi masuk dalam satu bekas lebih teruk, lebih jahat daripada mengisi perut. Cukuplah bagi seorang manusia itu untuk nak hidup, nak menguatkan belakangnya, bekerja, beribadat dengan beberapa suap yang membetulkan tulang belakangnya. Makan beberapa suap, sakat kita rasa cukup. Jangan siapa orang panggil siapa betul makan. Sudah makan tu sadar, tak nak pergi, tak nak bergerak pasal terlalu banyak makan. Jangan. Kata Syekh ini menyebut akan segala hadis ini oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Nama kitab Imam Ghazali ini ada sebuah kitab, nama dia Al-Arba'in fi Usuluddin. Jadi Imam Ghazali dia sebut dalam kitab tu, Syekh kita ni pun ambil daripada kitab itu tanpa dia menilai hadis ini. Rahmatullahi taala alal jami'. Jadi sepatutnya bila kita sebut tentang hadis, kita kena nilai hadis itu berdasar kepada apa yang disebut oleh ulama. Jadi sekali lagi lah saya tegaskan bahawa kitab Imam Ghazali ini telah dikhidmat oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dan lain-lain ulama lepas pada dia tentang hadis-hadis. Dan ketahui olehmu bahawasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Jadi kita tulis itu, ini faedah lapar. Oleh kerana kita ni tak ada bab banyak, tulis faedah lapar kat tepi tu. Mudah kita nak buat kuliah, nak buat ceramah, nak buat tazkirah. Apa dia ke faedah lapar ni? Kita tahunya lapar tu tak ada faedah. Tak? Lapar perut ni. Rupanya lapar tu ada faedah. Apa dia faedah? Setengah daripadanya nipis hati. Apa dia nipis hati ni? Hati kita jadi ringan. Jadi nipis, bukan nipis maknanya kena pergi hospital, tak. Hingga mendapat ia akan sedap mengerjakan ibadah. Jadi nipis hati ni sehingga kita rasa seronok melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, suka beribadat. Sebab makan perut kita tu tidak penuh. Satu tanda itu. Yang pertama, nipis hati untuk mengerjakan ibadah.
Dan yang kedua, yang setengah daripadanya lagi, cerdik hati. Siapa dia nak cerdik, jangan makan banyak. Siapa dia makan banyak, orang ni tak cerdik. Kerana kenyang itu menyebabkan bodoh. La ilaha illallah. Kita tengok siapa dia makan banyak, kita tahu selalu orang ni orang cerdik ke bodoh? Bodoh, makan banyak. Siapa kata ni? Kita ni kata. Yang ketiga, dan setengah daripadanya memecahkan keinginan mengerjakan maksiat dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Jadi bila kita kenyang sangat, nafsu kita naik, syahwat naik, maka orang ni, dia ni akan menggalakkan manusia ni buat maksiat, kerana nafsu itu akan menyuruh manusia, ammaratun bisu, suruh kita ni buat benda yang tidak baik. Yang keempat, dan setengah daripadanya ringan tubuh bagi sembahyang tahajud dan mengerjakan ibadah. Jadi kita jangan makan banyak, terutama sekali pada waktu malam. Jangan makan banyak, makan sikit-sikit amalan ni, ringkas je. Kerana bila tubuh ringan, mudah nak bangun sembahyang tahajud dan nak mengerjakan ibadat yang lain, mudah. Dan hilang mengantuk. Dengan sebab lapar tu mengantuk hilang. Tapi betul sungguh, kalau dalihnya lepas kita makan, sudah waktu makan mesti mengantuk tak? Mari selalu mengantuk, masa berat perut. Dan hilang mengantuk yang menegak ia daripada ibadah. Yang kelima, dan setengah daripadanya memada dengan sedikit daripada harta dunia. Betul lah tu. Kau tak betul? Bila kita makan sikit, kita perlu harta banyak ke tidak untuk beli makanan? Tak perlu. Kalau orang lain nak beli itu lagi, beli ini lagi, tamu-tamu orang yang hebat-hebat hari ni, dia makan di hotel-hotel. Makan di hotel ni berapa ringgit satu pinggan? Berapa sekali makan? Ada yang bayar dia 150, ada 200 ringgit sekali makan. Ni orang panggil makan ke berapa dia? 100 ringgit sekali makan, 120, 150 ringgit satu makan. Maksudnya sekali kita nak masuk kedai ni, kita kena bayar 150 ringgit. Mau makan, berapa jam nak duduk situ selagi restoran itu buka, makan. Kau duduk ngak situ lah kita. Ngak selagi orang kita duduk kedai. Mula-mula meja ni makan. Sudah ni ambil pula makan ni, alik ni pula. Sudah makan ni Jepun, makan ni. Dulu kita cerita dah, waktu ada satu seminar, satu kursus di Kuala Lumpur, orang Jepun, anak pergi, siapa tanya makan, tuan hotel petugas dia kata, ustaz, di tempat hotel kita ni, dia ada 7 dapur. 7 dapur. Ni dapur Melayu, makan hak Melayu. Sudah makan Melayu, pergi makan hak ni Cina, makan Cina. Hak Iban pun ada. Apa bukan ada jenis? Jenuh tawah kita. Wah, kita boleh letih. Sudah tu nak ceramah boleh letih dah. Nak orang main 7 dapur ni. Berat sungguh. Habislah kita 5 faedah kenyang, lapar. Kita berpindah kepada mudaratnya kenyang pula. Tengok mudarat kenyang. Adapun kenyang itu, maka ada padanya beberapa kebinasaan. Kenyang itu ada berapa kebinasaan? Yang pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. La ilaha illallah. Nih, malam ni kita dapat jawapan, tak dapat jawapan? Dapat jawapan. Sebab apa malah ibadat ni? Sebab makan banyak. Yang kedua, menambah keinginan nafsu. Nafsu pun kuat, nak benda tu, nak benda ni. Tukar semacam ni. Benda-benda ni tak cukup. Yang ketiga, ketiadaan kasihan akan yang miskin. Allahu Akbar. Mana nak ingat orang miskin, kita kenyang sentiasa. Terlupa kita kepada orang miskin. Kerana apabila ia kenyang, nascaya menyangka ia akan sekalian manusia semuanya kenyang. Jadi bila kita kenyang, kita ingat orang lain kenyang, sebab kita juga.
Jadi kita pun tak mikir dah lah kalau orang pakai miskin. Pasal itulah Allah SWT di antara hikmah memperwajibkan puasa tu nak suruh kita terasa dalam setahun adanya sebulan waktu kita lapar tengah hari. Nak makan tak boleh, duit ada, nak makan tak boleh. Susah hati tak susah hati kita? Susah hati. Bersalahan lapar. Jadi berbeza. Bersalahan itu maknanya berbeza dengan lapar. Bila kita lapar, kita akan terasa, kita akan teringat kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang kelaparan. Maka ia sebab bagi kasihan belas akan orang miskin. Dan inilah setengah daripada hikmah wajib puasa. Jadi hikmah Allah SWT suruh kita puasa kerana apa? Kerana nak muasah lil fuqara wal masakin. Nak suruh kita menjiwai, merasai penderitaan orang miskin. Orang miskin dia tengok orang makan, telai liur lah dia. Nak jilat lidah, nak makan tak ada duit nak beli. Tengok ya, lalu kok kedai sate orang duk bakar nak beli tak ada duit, tunggulah bangun sate. Duk boleh setengah jam itu sombak hidup juga tak? Kena awak sate kenyang dengan makan, dengan bangun klik. Waktu kita puasa, boleh tak boleh kita makan waktu puasa? Tak boleh makan. Duit kita ada. Maka ini dipanggil bimathabatil miskin. Seolah-olah kita di tengah hari puasa ni macam orang miskin yang tak ada makanan. Dia nak makan tapi tak ada makanan. Kita nak makan tapi tak boleh makan. Jadi kita terasa kita merasai penderitaan sedemikian yang menyebabkan kita jadi orang yang prihatin kepada golongan fuqara dan golongan masakin, insya-Allah. Habislah kita. Yang keempat. Tanda itu. Dan keempat daripada mudaratnya kenyang ini, yang keempat, lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Allahu Akbar. Pelajar-pelajar kita ni, tua dan muda, ni sebabnya. Pasal apa kita ngapa payah ingat? Hafal tak lekat. Apa sebabnya? Sebab makan banyak. Allahu Akbar. Ini kita bincang ni makan banyak ni. Tak bincang lagi orang haram. Kalau makan orang haram pula tak usah cerita lah hadis wala haraj. Katalah nak kata apa benda mu. Memang tak ada masalah. Pasal bila makan benda haram, apa benda lagi yang boleh membantu kita? Habis tubuh kita ni sudah kotor. Jiwa kita sudah kotor. Perasaan kita sudah kotor, yang menyebabkan hati kita, kalbu kita ni sudah terhijab di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hilangnya rasa kemanisan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kerana apa manis? Tak manis. Bila kita belajar kita akidah, di antara perkara yang kita kena pasak dalam hati kita, iaitulah ma'rifatullah. Kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal Allah melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya yang sangat mulia, yang sangat maha tinggi. Tetapi hari ini kita kenal Allah sekadar kita boleh kira, boleh hitung, boleh bilang. Nama Allah 99, sifat Allah Ta'ala, kalau orang biasanya orang belajar apa? 20. Betul kan? Jadi tidak menjiwai nama-nama Allah SWT tu. Contohnya dalam surah yang besar ini, apa ni, surah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Dua nama ni adalah merupakan nama Allah yang tangan yang maha besar. Al-Hayyu, Allah Ta'ala yang hidup. Bila dia hidup, duduk di bawah sifat Al-Hayyu ni, beberapa sifat yang besar lagi, nama-nama yang besar lagi, kerana bila dia hidup, ada lagi sifat-sifat dia yang lain. Dia mengetahui, dia maha qudrat, dia berkuasa dan sebagainya. Al-Qayyum yang mentadbir alam ini. Tengok, dua, kita baca ayat kursi. Lepas tu di akhir ayat kursi disudahi dengan ayat kursi dengan ayat apa? Coba baca ayat kursi, akhir ayat. Wahwa al-aliyyu al-azim. Ali, mana Allah Ta'ala ni maha tinggi dan maha agung. Tengok, mana dia cerita Allah Ta'ala ni hidup, dia berkuasa mentadbir. Sifat dia, nama dia yang akhir ayat tu, sifat dia tak mengantuk, tak tidur semua sekali tu. Apa ni? Akhirnya dia kata Allah Ta'ala Ali, maha tinggi Allah, dan Al-Azim, maha agung. Jadi kalau kita hayati nama-nama Allah Ta'ala ini, barulah kita terasa kita ni hamba kepada Allah yang maha berkuasa, yang maha bijaksana. Pada waktu itu kita tidak akan takut lagi pada makhluk. Tapi pasal apa kita ni bagi dua ni?
Takut makhluk, takut Allah. Kadang-kadang takut makhluk itu lebih tinggi darjatnya daripada takut kepada Allah. Sebab apa? Sebab hati sudah terdinding daripada ma'rifatullah, hasil daripada makan kita yang tidak halal, makan kita yang syubhah, ataupun makan kita terlalu banyak. Allahu Akbar. Baiklah. Dan yang kelima, berat penyakit ni. Berat tak berat yang kelima ni? Bahawasanya orang kelima, bahawasanya orang yang sempurna iman itu pergi datang ia kepada masjid. Dengar. Orang yang imannya sempurna sentiasa pergi mari ke masjid. Azan dia pergi. Ada orang kuliah pergi. Dan orang yang banyak kenyang itu lagi ia pergi mari datang ia kepada jamban. Berat tak berat? Berat pukul 5 maut ni dah. Orang yang beriman pergi ke masjid, orang yang banyak kenyang pergi ke tandas. Dia ada makan kuat ni mesti pergi ke tandas. Allahu Akbar. Maka jika engkau berkata, sungguhnya telah jadi kenyang itu adat bagiku. Ada seorang ni berhujah. Dia kata, apa susah awak? Kenyang ni, makan banyak ni memang adat saya dah, tak ada masalah. 3 pinggir ke 4 kali tambah beres. Maka bagaimana aku meninggalkan dia? Macam mana saya nak tinggal? Saya dah biasa makan banyak. Hari ni ada satu lagi penyakit. Dia panggil penyakit gastrik. Kenapa penyakit gastrik ni? Penyakit gastrik ni penyakit tak boleh lapar. Doktor kata tak semesti orang gastrik ni kena makan banyak. Tak, cuma dia kena sentiasa makan. Makan biskut pun tak apa, dia nak perut dia tu gerak. Jadi alasan gastrik ni satu alasannya tak betul. Kalau kita saya kena makan banyak sebab saya gastrik, dah. Gastrik bukan makna makan banyak, tapi dia kena makan kunyah sikit-sikit. Benda-benda tu kena ada makanan. Jadi orang ni kata hujah, dia kata apa? Saya sudah selalu banyak makan. Macam mana saya nak meninggalkannya? Nak suruh saya tinggal makan sikit pula, payah. Maka dijawab, bahawasanya yang demikian itu mudah atas mereka yang menghendaki akan dia dengan ansur-ansur. Betul. Orang yang nak, dia kena berusaha secara beransur-ansur. InsyaAllah dia latih, dia sentiasa berpuasa, dia akan boleh mampu. Dan iaitu bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang biasa kadar suap. Maksudnya kita tengoklah, kalau pinggir kita besar, kita tukar pinggir kecil sikit. Tak lama tukar lagi. Itu. Hingga mengurangi engkau akan sepinggang dalam sebulan. Maka tiada nyata bekas mengurangkan itu pada diri engkau, dan jadilah mensedikitkan ia adat engkau. Jadi masalah kita hari ini bukan soal macam mana saya nak tinggal. Kita memang tak nak tinggal. Isu ni sama dengan isu rokok. Kalau kita tanya orang isap rokok ni, aku isap rokok ni umur puluh tahun lagi, mau nak suruh tinggal, sekarang ni sudah umur 60, tak mati-mati, nak suruh tinggal rokok apa-apa. Sedap dia punya hujah. Macam mana nak tinggal? Kalau kita nak, boleh tinggal. Kalau nak, tapi dah tak nak, tu ya soalannya. Nak ke tak nak? Tak nak, tak usah duk cakap banyak. Mentah kedarah kira rokok, sebab mati. Apa susahnya? Tapi kalau nak, boleh buat. Apa tak boleh buat? Sudah tanya pengalaman orang yang sudah tinggal, kenapa tak boleh? Setelah kita tahu dia ni satu benda yang mudarat, dan banyak perkara-perkara yang kesan daripada rokok tu. Sama ada kesihatan, kalau tak mati pun kesannya ada. Rokok pula dibuat oleh orang putih, orang-orang apa ni yang terlibat dengan syarikat-syarikat Yahudi. Banyak lagi lah perkara-perkara yang sepatutnya kita kena fikir. Jangan duduk kerah lengan ya bahawa dia ni itu saja. Dan ketahui olehmu bahawasanya mensedikitkan makan itu 3 pangkat. Jadi pangkat orang sikit makan ni ada 3 pangkat. Yang pertama pangkat as-siddiqin. Pangkat orang yang siddiqin, orang yang benar ni apa pangkat dia? Iaitu menyimpankan atas qadar yang memelihara badannya daripada binasa. Dia makan tu sekadar tak mati ya. Dan iaitu qadar yang ditakuti dengan sebab kurang daripadanya akan binasa akal atau menyebabkan mati. Jadi orang siddiq ini dia makan sekadar, orang panggil buat hamba lapar sikit.
supaya tak mati dia boleh beribadat lagi. Yang kedua, bahawa terpedaya ia dengan setengah cupak terpada ia. Mana berpada ia? Terpada dengan mana berpada? Cukuplah ia dengan setengah cupak tiap-tiap hari. Cukup setengah cupak. Setengah cupak ni sikit ke banyak ni? Dan iaitu memenuhi sepertiga perut. Dan atas yang demikian itu memperbuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dan jamaah daripada sahabat, kerana adalah makanan mereka itu segantang syair. Syair itu gandum. Syair makna gandum. Pada tiap-tiap 7 hari. Mana kalau segantang 7 hari, setengah cupak sehari lah. Setengah cupak. Segantang 4 cupak dah. Segantang 4 cupak, setengah cupak sikit lah, kurang lebih sikit. 1 hari. Yang ketiga, peringkat yang ketiga ni, bahawa memadakan secupak tiap-tiap hari, dan apabila melebihi akan demikian itu, maka ia bersekutu akan orang kebanyakan. Jadi kita ambil secupak sehari makan. Makan gandum ni, kalau makan beras secupak banyak. Jangan kira beras ni, kira gandum. Kalau makan beras secupak, ni bukan zuhud dah ni. Berapa jadi ni pula dah. Cupak ni gandum kan. Gandum sebab tu dah makan ni, beras ni banyak lain. Gini benda. Dan apa ni? Dan apabila melebihi akan demikian, lebih pada secupak, maka ia bersekutu akan orang yang kebanyakan. Maka dia ni macam orang ramah lah. Tidak naik tarah-tarah orang yang ahli-ahli lah dah ni. Dan masuk di dalam membanyakkan makan, termasuk dalam banyak makan. Adapun menyedikitkan makan dengan ditilik kepada masa, iaitulah 3 peringkat juga. Jadi kita tengok saat ni dari sudut sukatan. Hak ni dari sudut masa pula macam mana? Yang lebih tingginya bahawa lapar ia 3 hari atau lebih. Lapar 3 hari, mana dia puasa straight lah tu. Melapar tu puasa. Dalam Islam tidak ada orang panggil mogok lapar, tak ada. Yang adanya puasa ada. Lapar ia 3 hari atau lebih. Artinya tiada 3 hari atau lebih sekali makan. Makan 3 hari sekali. Maka sungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, lapar ia 6 hari. Sayyidina Abu Bakar 6 hari sekali makan. Allah, berat-berat cerita malam ni. Dan adapun yang pertengahannya, orang yang sederhana, tengah, bahawa makan ia pada tiap-tiap 2 hari. Dan yang lebih rendah, siapa boleh kita ke doa ni? Tengok sikit, yang lebih rendah ni, bahawa makan ia tiap-tiap hari sekali. Terlepas dah kita ni. Adapun mereka yang makan 2 kali pada tiap-tiap hari, 2 kali makan, maka tiada ia ada baginya kelakuan lapar sama sekali, dan adalah ia meninggalkan kelebihan lapar. Orang ni jangan sebut saya ni zuhud, tapi makannya lepas subuh makan roti canai, pukul 10 minum pula teh tarik. Berapa kali dah? 2. Lepas zuhur makan tengah hari, lepas asar bubur pula, pak malam 5 kali sehari. Hak ni tak masuk dalam kira-kira sikit abut dah ni. Wassalamualaikum dah dia. Jadi macam mana kita nak naik tarah kita macam mana ni? Kena naik tarah. Kalau nak makan 2 kali sehari, kat mananya puasa lah. Orang puasa pakai sahur dengan makan iftar, buka puasa. Cobalah kita berlapar kerana Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan cerahkan hati kita, masukkan cahaya iman dalam diri kita, dan terjadilah kita ini termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat bimbingan Allah, hidayah daripada Allah, dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang kedua daripada penyataan dalam masalah qalbu ni, pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Allahu Akbar. Hak ni berat ni. Hak ni bab yang kedua ni pukulan berat. InsyaAllah kita sama-sama bincang. Kita tengok setara mananya bahaya lidah ni. Setakat yang
kita dapat memahami daripada apa yang ada ini, insya-Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Pelajar ni pergi ambil, letak kita yang tak ada wudu ambil wudu, patut terus masuk saf. Jangan duduk